Assalamualaikum, dan nama saya Nur Atikah binti Mat Zul Azhan. Dan nombor matrik saya ialah DEC 09212104. Saya akan membentangkan tentang rutin harian dan garis panduannya. Rutin harian tadika ini penting bagi setiap tadika. Ia dapat mengawal dan juga memantau situasi di tadika, setiap langkah dan benda yang perlu buat. Bagi isian pertama iaitu child receiving and returning, iaitu penghantaran dan pemulangan kanak-kanak. Untuk penghantaran bagi pihak ibu bapa dan juga penjaga, pertamanya ibu bapa perlulah menghantar kanak-kanak ke tadika mengikut waktu yang telah ditetapkan. Biasanya mungkin ada tadika yang ditetapkan kena hantar sebelum pukul 8 ataupun pukul 8 tu dah kena ada, macam itulah. Dan nombor 2, mengisi maklumat penghantaran tadika kanak-kanak. Anak-anak di dalam buku log pelajar yang telah disediakan. Ini dapat memastikan kanak-kanak itu betul-betul hadir ibu bapa mereka yang hantar mereka. Ini boleh termasuk dalam menjaga keselamatan kanak-kanak. Ketiga, menunggu giliran di sisi kanak-kanak sementara guru pendidik mencatat dan membenarkan kanak-kanak masuk ke dalam kelas. Ini seperti bila ibu bapa tu dah isi buku log pelajar, ibu bapa tu mesti tunggu dengan anak-anak mereka antara di luar premis ataupun di dalam premis, beratur supaya guru-guru itu tengok balik buku log tu, lihat adakah itu betul, dan juga baru dibenarkan, guru akan membenarkan kanak-kanak itu masuk ke dalam kelas, masuk ke premis. Bagi pihak pendidik, guru, untuk penghantaran pula ialah guru-guru perlulah menyambut kedatangan ibu bapa dan juga anak-anak mereka di hadapan gate pintu premis. Kedua, mengambil suhu badan kanak-kanak dan memeriksa keadaan fizikal kanak-kanak. Kita tengok antara anak-anak itu sihat atau tidak, ada sebarang kecederaan ataupun dia demam atau tidak. Baik, yang ketiga ialah merekod maklumat seperti suhu badan yang telah diambil di hadapan ibu bapa penjaga itu sebelum membenarkan kanak-kanak itu masuk ke dalam kelas. Ini sebagai bukti lah kan, ibu bapa boleh tengok apa yang kita catat, ibu bapa boleh tahulah apa suhu juga kanak-kanak mereka antara demam atau tidak. Sekiranya suhu badan kanak-kanak melebihi 37.5 Celsius ataupun ada sakit-sakit lain seperti sesama, ibu bapa dibenarkan untuk bawa balik anak mereka untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Untuk pemulangan kanak-kanak bagi pihak ibu bapa dan penjaga, ibu bapa perlu hadir untuk mengambil anak beberapa minit awal sebelum waktu kelas habis. Sebab kita tak naklah kan kanak-kanak itu dah habis kelas, mereka menunggu ibu bapa diorang datang. Kanak-kanak itu boleh rasa sedih ataupun risau kenapa ibu bapa mereka masih tidak sampai lagi untuk menjemput mereka pulang. Sekiranya lambat hadir, ibu bapa lambat hadir, tidak dapat hadir dan juga hantar wakil, perlulah memaklumkan kepada pendidik guru terlebih dahulu. Mohonlah message dan beritahu yang kamu lambat datang untuk menjemput anak-anak ataupun mewakilkan orang macam nenek ke ataupun sepupu ke abang ke, memaklumkan dahulu kepada pendidik dan guru supaya mengelakkan sebarang salah laku ataupun paling teruknya keculikan lah. Ketiga, memastikan tiada sebarang kecederaan pada anak sebelum pulang. Tengoklah kalau ada lebam ataupun ada luka ke, ada cala ke apa,
Maklumkan dan bertanya kepada pendidik dan guru sekiranya terdapat kecederaan pada tubuh badan kanak-kanak. Guru-guru itu, pendidik itulah yang bertanggungjawab untuk menjaga mereka pada waktu itu. So, apa-apa jadi, ibu bapa boleh memaklumkan dan bertanyalah kepada orang-orang yang bertanggungjawab itu. Untuk pemulangan bagi pihak pendidik, guru pula, guru-guru perlu membawa semua barang-barang kanak-kanak bersama mereka, seperti beg ataupun botol air. Bawa sekali dengan anak tu keluar. Maksudnya kalau ibu bapa mereka diorang sampai, baru bimbing kanak-kanak itu, bawa barang diorang, bagi ke ibu bapa mereka. Yang kedua, pendidik, guru hanya akan menyerahkan anak-anak kepada ibu bapa penjaga yang sah sahaja. Termasuklah wakil yang diberitahu, dimaklumkan terlebih awal. Okay. Ketika merekodkan masa pulang kanak-kanak pada buku log, guru-guru perlulah catat bila kanak-kanak itu dah pulang, sebagai keselamatan lah sekiranya berlaku benda yang tidak dimahu, apa terjadi, guru itu adalah, tadika itu adalah bukti yang menunjukkan kanak-kanak ini sudah pun pulang ataupun sudah diambil oleh ibu bapanya. Nombor 4, memberi tugasan pelajar kepada ibu bapa penjaga sekiranya ada. Maksudnya info lebih ataupun kerja-kerja lebih yang perlu dibuat di rumah, untuk ibu bapa pula menyambung ataupun memantau, menolong kanak-kanak itu buat kerja di rumah. Okay, topik seterusnya ialah child grooming ataupun dandanan kanak-kanak. Saya pentingkan kepada self grooming. Kanak-kanak ini dia belajar untuk mandi sendiri, dan kanak-kanak ini dia boleh belajar memakai baju sendiri, belajar sikat rambut, belajar mengurus barang sendiri, macam beg, buku apa semua letak dalam beg, susun elok-elok, menggunakan tandas sendiri, dan juga pandai menguruskan diri dari segi kebersihan, rambut, kuku tangan, kuku kaki, juga kebersihan secara umum. Semua ini seperti biasa dipantau oleh guru dan juga dibimbing oleh guru sekiranya ada yang perlu bimbingan. Pada waktu mandi, barang mandian tu haruslah tidak dikongsi, susun berhampiran tempat mandian mereka. Maksudnya boleh dicapai dengan senang lah. Kanak-kanak itu boleh ambil dengan senangnya. Masa mandi itu pun mengikut waktu yang ditetapkan dan mengikut urutan. Itu bermaksudnya adalah dalam jadual, mungkin dalam waktu rehat, ataupun waktu yang diberikan, waktu yang tertentu diberikan untuk menguruskan diri, untuk bangunkan diri, mandikan diri, ceriakan balik diri. So mandi ni bolehlah buat kita kalau lesu ke mengantuk ke, bolehlah bersedar sikit kan, segar kan. Ketiga ialah tempat mandian tu kanak-kanak haruslah diasingkan mengikut jantina. Waktu mandi tu kanak-kanak taklah mandi bersama-sama ataupun mandi dengan jantina yang dia tak adalah bercampur lah kan. So dia mengikut jantina sendiri, perempuan lelaki. Pastikan suhu air di tempat mandian itu bersesuaian. Air yang tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Kelima, kanak-kanak dikehendaki mandi berasing. So maksudnya kanak-kanak tu mandi bersendirian, cuba untuk mandi bersendirian untuk berdikari. Mereka dipantau oleh guru, semestinya mereka dipantau oleh guru. 6, tidak berkongsi barang peribadi mandian bersama kanak-kanak lain. Nombor 7, kanak-kanak tidak dibenarkan keluar tempat mandi tanpa berpakaian ataupun tuala mandi. Maksudnya kanak-kanak tu bila dah mandi, janganlah terus keluar, keringkan badan dulu dengan towel, lepas tu pakaikan baju, mereka kena pakai baju dulu baru boleh keluar, ataupun pakai tuala dulu. Jika mereka perlu bantuan guru untuk memakai baju, so diorang kena pakai tuala dululah, lepas tu baru keluar. Nombor 8 pula,
untuk memakai pakaian yang dibawa dari rumah, disediakan oleh ibu bapa dan penjaga. Baju-baju ni semestinya lah disediakan, dibawa oleh rumah. Baju-baju kanak-kanak ni janganlah kongsi, pakai baju sendiri. Okay, ini bagi pihak guru lah kan, khas untuk guru. Pertama, guru dia kenalah memantau dan membimbing kanak-kanak ketika mandi supaya tak ada sebarang kecederaan ataupun benda yang kita tidak mahukan lah. Yang kedua, membantu ambilkan tuala dan baju dan pakaikan baju untuk mereka. Tolonglah kan kalau diorang dah mandi sendiri, diorang tak boleh keluar kan. So kita sebagai guru ni pantau kat luar tu, ambilkanlah tuala dan baju mereka untuk mereka pakailah sebelum keluar. Okey, yang ketiga, memastikan kanak-kanak tidak berbogel berhadapan kanak-kanak lain. Keempat, memastikan kanak-kanak dalam suasana yang bersih dan selamat. Bila dah mandi tu, kita sebagai guru ni kena pastikanlah dia mandi betul-betul. Sabun tu betul-betul dah bilas ke tak, basah tu basah sangat ke, ataupun dia tak mandi langsung ke. So kita kena pastikanlah yang suasana tadika tu, dia fizikal diri dia dan tandas tu bersih dan selamat. Seterusnya pada waktu ke tandas, kanak-kanak dibenarkan untuk ke tandas sekiranya mereka rasa macam hendak buang air kecil, air besar. Kanak-kanak dibenarkan untuk pergi ke tandas. Guru dan pendidik ni perlulah menanya kanak-kanak sekiranya mereka mahu ke tandas, ataupun tetapkan masa dan tempoh di dalam jadual untuk ke tandas dalam setiap hari lah. So eloklah kalau kita tanya mereka, kanak-kanak ni, ada yang nak pergi tandas ke? Ada yang terasa macam mau pergi tandas ke? Tanyalah. Seterusnya, guru perlulah mengawasi kanak-kanak ketika mereka berada di dalam tandas. Maksudnya kita pantau lah kanak-kanak ni. Apa-apa pun memang guru kena mengawasi lah, kena pantau lah keadaan. Dan pastikan kawasan tandas dalam keadaan yang baik, selamat, bersih untuk digunakan. Untuk topik yang seterusnya adalah meal preparation, iaitu penyediaan makanan. Kita sebagai pendidik ni, kita haruslah menyediakan makanan yang penuh dengan khasiat dan nutrisi yang baik-baik, nutrisi yang lengkap dan juga seimbang. Kanak-kanak pula, kita bagi peluang untuk bagi makan ni, waktu makan, sebab kita nak bagi semangat ataupun tenaga untuk bagi mereka segar balik untuk teruskan pembelajaran seharian. Makanan ni tak kisah antara disediakan oleh tukang masak di tadika, guru-guru boleh masak, ataupun ibu bapa penjaga mereka akan bagi bekal untuk kanak-kanak. Ada masalah untuk kanak-kanak ini untuk makan dan segarkan diri. Ini untuk pendidik, guru-guru. Kita kena pastikan bahan yang diguna tu adalah berkualiti, bersih dan selamat. Macam kuali yang kita guna tu elok ke, tak ada like kotor-kotor ke ataupun cala-cala ke. Senduk yang kita guna tu dah basuh ke belum ke, kena pastikan. Hasil makanan yang mengikut kuantiti yang betul, seimbang mengikut umur budak-budak yang di tadika itu ataupun di taska. Dan pentinglah juga mengikut piramid makanan. Untuk ketiga, untuk memastikan kawasan makan meja diorang bersih dan selamat digunakan, tiada kotor-kotor. Hidangkan makanan mengikut kuantiti yang betul lah kan. Guru perlu memastikan kanak-kanak makan dengan etika yang betul. Kalau guna tangan, kalau guna sudu garpu, makan yang elok dengan baik. Lepas tu, kita sebagai guru ni boleh bantu kanak-kanak yang masih tidak mahir untuk makan, yang tak reti nak makan sendiri dan perlukan bantuan. So kita kena bantulah. Lepas tu kita kena pantau keadaan semasa sesi memakan ni lah kan, agar sentiasa dalam keadaan yang baik, teratur dan selamat. Kanak-kanak
tak adalah berlari, melompat-lompat atas kursi ke atas meja atau kacau kawan waktu tengah makan. Lepas tu membimbing, yang nombor 8 ni, membimbing dan membantu kanak-kanak membasuh pinggan cawan dan juga tangan mereka selepas mereka sudah makan. Lepas tu untuk kanak-kanak pula, ini langkah-langkah dia. Pertama, kena basuh tangan dulu, lepas tu duduk dekat tempat masing-masing. Lepas tu kanak-kanak perlulah masa makan tu tidak bermain atau mengganggu rakan-rakan lain ketika berada di meja makan. So, ketiga, maklumkan kepada pendidik sekiranya perlukan bantuan ataupun menambah makanan air. Keempat, menunggu giliran untuk basuh tangan dan juga basuh cawan sudu kapur dia. Menunggu giliran dengan baik dan teratur. Nombor 5, mengangkat dan bawa pinggan cawan setelah selesai makan di sinki. So asyik guru-guru ni kena jugalah bantu diorang untuk angkat perkakas macam cawan ke pinggan ke jika perlu. Kena pula membasuh tangan cawan, pinggan dengan sabun. Lepas tu keringkan menggunakan tisu atau kain bersih. Topik seterusnya untuk aktiviti rutin lah harian. Kita mula pada pukul 8 pagi sampai 10:30 pagi. Okey, pada 8 pagi ni kanak-kanak kena berkumpul dulu di dataran ataupun ruang berkumpul untuk melakukan aktiviti renggangan ataupun memanaskan badan. Macam mungkin kita boleh pasang lagu, lepas tu kita gerak-gerak ataupun boleh buat senam aerobik. Ataupun mungkin exercise sedikit macam lompat bintang ke. Lepas tu 8:10 kita buat circle time, kita kumpul orang semua, tanya khabar semua. 5 minit kemudian kita mulakan sesi pembelajaran lah. Kita belajar seperti biasa. Lepas tu pukul 9 balik, kita ada bathroom break. Inilah waktu guru-guru tu boleh tanya antara ada sesiapa yang mahu gunakan tandas, ataupun kanak-kanak tu boleh pergi ke tandas sendirilah yang waktu ni. Lepas tu kita sambung balik 9:15, kita menjalankan aktiviti sambil belajar. Ini kiranya macam kita buat aktiviti main sambil belajar ke, ataupun projek-projek. Kalau mungkin sains ke matematik ada projek yang perlu dibuatkan, boleh buat waktu ni. Dan juga 10:30 sesi pembelajaran berhenti seketika. Waktu ni adalah waktu rehat 10:30. 10:30 ni sampai pukul 11 adalah waktu rehat. So 30 minit rehat. Lepas tu pukul 11 pagi kita mulakan balik sesi pembelajaran kita. Pukul 12, sejam lepas tu kita sediakan waktu mandi. Pukul 12 PM ni kita sediakan waktu mandi. Lepas tu 12:30 kita punya sesi sekolah, sesi pembelajaran habis, pulang ke rumah masing-masing. So waktu tu ibu bapa dah boleh bawa balik kanak-kanak diorang lah. Boleh bawa balik anak mereka pulang ke rumah. Dan tamatlah presentation saya pada hari ini. Tamatlah video. Langkah-langkah ini haruslah diikut, dan juga ini dapat mengawal lah situasi tadika, sistem tadika ini, agar tadika kekal berada dalam keadaan yang teratur dan juga selamat.